Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk. Apa ni tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan di tempat tuan-tuan line clear ataupun tidak Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan nanti sebentar lagi, sementara tunggu kawan-kawan kita sampai. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Tuan-tuan yang dah masuk tolong share dululah sementara kita belum start ni. Share, dan kalau ada janji dengan sesiapa untuk join kelas kita, boleh text dia lah. Boleh WhatsApp bagi tahu Ustaz Nasar dah ready tu, cepat macam tu. Silakan jumpa masuk. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-34 dari surah Yasin tuan-tuan ni. Surah Yasin ni ada 83 ayat je tau. Jadi satu minggu pengajian kita selama 4 kali. So seminggu 4 ayat. Tak nak dah apa, cepat betul. Ini dah ayat yang ke-34. Silakan. Dan ramai juga di kalangan penonton ni adalah merupakan pelajar-pelajar Al-Furqan sendiri sebenarnya. Ramai jugalah di kalangan dia orang tu yang join untuk tonton kelas ni. Silakan. Siapa yang baru sertai kita, selamat datang, selamat berukhuwah. Nama saya Ustaz Nasar dan insya-Allah mudah-mudahan semoga Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Silakan jumpa masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan jumpa masuk. Silakan jumpa masuk. Insya-Allah kita mulakan sebentar lagi kelas pengajian kita. Kita bahaskan secara teknikal surah Yasin, dan sebelum tu kita bahaskan apa yang kita boleh ambil daripada ayat 34 ni. Mesej yang boleh kita kutip daripada ayat ni tuan-tuan. Silakan. Tuan-tuan yang belum share, tolong saya share tuan-tuan. Share mudah je kan, klik je kan. Silakan. Tolong klik je, satu klik je. Share dekat FB masing-masing supaya sahabat-sahabat FB tuan-tuan boleh mudah-mudahan dapat manfaat yang sama insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada 100 orang kat dalam tu, mungkin sebahagian kecil akan dapatlah sharing dari tuan-tuan tu. Sebab FB sekarang ni dia tak macam dulu dia tak share pada semua friends yang tuan-tuan ada tu. Ada beberapa persen saja, tapi cukuplah sekadar untuk war-warkan program kita ni insya-Allah. Silakan tuan-tuan, insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Kita macam biasalah, kita mulakan dengan surah Fatihah, kemudian kita doa mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Silakan. Kalau tuan-tuan ada janji dengan sesiapa untuk tonton bersama tuan-tuan boleh teks dia sekarang. Masuk. Ustaz Nasar dah ready tu, nak start kelas dah cakap Silakan tuan-tuan, silakan. Baiklah, insya-Allah kita mulakan majlis kita slow-slow dengan sama-sama membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yasir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Oke, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-34 daripada surah Yasin, ayat yang ke-34. Dan dia tak banyak sikit ada kaitannya dengan ayat yang sebelum ni kita telah pun bahaskan, ayat 33. So saya share dua-dua ayat ni supaya nanti kita boleh bahaskan bersama-sama apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan yang belum share, tolong share sekarang tuan-tuan, please tolong saya kita share. Okay, ini ayat yang kita bahaskan hari ni, ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 34 sebentar tuan. Alright. Okay. Okay. Waja'alna fiha jannatin. Okay, saya baca tuan-tuan puan-puan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Cuba kita potong rangkap kat sini dulu, nanti senang kita bahaskan dia punya apa? Dia punya, bila dah potong rangkap ni kita boleh bahaskan satu perenggan. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin waja'alna fiha minal uyun wa fajjarna fiha minal uyun, kata Allah, ya. Okay, apa makna ayat ni tuan-tuan ya? Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin, dan kami telah jadikan di dalamnya, ya, di dalamnya jannatin, kebun-kebun. Bumi tersebut ni, waja'alna fiha jannatin, dan kami telah jadikan di dalamnya, di dalam bumi tersebut, jannatin, kebun-kebun. Ni kalimat jamak kebun-kebun min nakhilin, kebun-kebun tu dari pohon-pohon kurma, wa a'nabin, dan anggur-anggur, kata Allah, ya. Wa fajjarna, selain daripada itu, wa fajjarna, dan kami telah pancarkan, fiha, di dalamnya ataupun padanya, minal uyun, dari mata air, kata Allah. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, ya. Dan sekali, dan kami telah jadikan di dalam bumi tersebut kebun-kebun dari pohon-pohon kurma dan anggur, dan kami telah pancarkan di dalam kebun-kebun tersebut daripada mata-mata air, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak benda yang kita boleh ambil dalam ayat ni tuan-tuan. Ya, ada banyak benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ini, ya. Dalam ayat yang sebelum ni Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan kepada kita, Allah membuktikan kepada kita bahawasanya dia mampu menghidupkan, dia mampu mematikan kita, dan dia mampu untuk kumpul kita pada satu tempat. Nanti saya share balik tuan-tuan dekat ayat ni. Kita tengok sepintas lalu, ya, supaya tuan-tuan boleh nampak, ya. Okay, Allah sebut wa ayatun lahum al-ardu al-maitatu, kata Allah. Dan tanda kebesaran kami untuk kamu, kata Allah Ta'ala, al-ardu al-maitatu, bumi yang telah mati. Kemudian ahyainaha, bumi yang telah mati itu, ahyainaha, kami telah hidupkan ia semula. Wa akhrajna minha habban, wa akhrajna, dan kami telah keluarkan minha, daripada bumi tersebut, habban, biji-bijian, kata Allah, faminhu yakuluna, dan daripada biji-bijian tersebut yakuluna, mereka semua makan. Ni Allah menceritakan kepada kita bagaimana
Ini kalau kita tengok dalam ayat sebelum ni Allah menyebut dia akan kumpulkan kita, dia akan hidupkan semula nanti pada hari kiamat dan dia akan kumpulkan kita semua sekali, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat sebelum itulah ya. Jadi Allah Taala nak membuktikan kepada umat manusia, kepada orang yang tak percaya bahawasanya Allah mampu untuk hidupkan semula dan kumpul semula tu. Jadi Allah bawa satu bukti yang semua orang dapat tengok. Ini bukti-bukti yang nyata yang boleh dilihat pada hari ini. Allah Ta'ala tak cerita nanti malaikat akan turun, malaikat akan cabut nyawa kamu dan aku akan kembalikan roh kamu. Itu semua orang yang tak beriman, dia tak percaya. Jadi caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan bukti bahawasanya dia mampu lakukan perkara tersebut, dia boleh melakukan perkara tersebut, nak buktikan kepada orang yang tak percaya ini, cuba tengok tanah-tanah yang mati tu. Tu korang nampak kan? Tengok tanah-tanah yang mati tu, aku tumbuhkan, kata Allah Ta'ala. Aku hidupkan semula tanah-tanah tersebut. Aku hidupkan semula tanah-tanah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dia tumbuhkan biji-bijian dan daripada biji-bijian tersebut kamu makan. Ini kita dah bahas dalam ayat yang sebelum ni, tuan-tuan. Jadi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sambung tentang apa yang dia sediakan pada kita di bumi tersebut. Nanti cek balik, tuan-tuan. Hari ini Allah Taala sambung perbahasan tentang bumi yang Allah Taala sediakan untuk kita. Waja'alna fiha jannatin min nakhil. Bukan sekadar biji-bijian tersebut saja. Jadi Allah Taala kata, dan kami juga menjadikan di dalamnya kebun-kebun dari pohon kurma dan kebun-kebun dari pohon kurma dan anggur. Selain daripada itu, wafajarna, dan kami pancarkan pada kebun-kebun tersebut ataupun di bumi tersebut minal uyun, daripada mata-mata air, tuan-tuan. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut sebagai jannat ni, jannah asal jannah kan syurga kan, tuan kan. Jadi perkataan jannah ni juga maknanya ialah kebun, maknanya kebun. Jadi Allah, bolehlah kita katakan Allah Ta'ala ni dia gunakan perkataan yang sama untuk syurga dan kebun. Jadi barangkali adalah persamaan dia, tuan-tuan. Maknanya kebun-kebun yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu tersebut, Allah mengumpamakan seperti syurga-syurga barangkali. Tapi kalau macam kita di Malaysia ni, kita tak begitu menghargai kebun sangat. Kita suka, kita seronok. Tapi kita tak menghargai kebun ni macam mana orang Arab menghargai kebun. Betul, tuan-tuan. Sebab orang Arab ni dia tandus, tanah dia kering. Tanah dia padang pasir. Jadi bila ada satu kawasan yang telah dihidupkan oleh Allah, Allah Ta'ala letak di situ oasis kan, ada mata air, ada kolam air dan sebagainya. Kemudian ada pohon-pohon kurma boleh tumbuh di situ. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah kan, kadang-kadang Mutawif ada bawa kita pergi kebun kurma, terutamanya di Madinah kan. Bagaimana cantiknya kebun kurma tersebut dia buat. Dia letaknya satu kawasan yang khas, kita boleh duduk-duduk di situ. Di belakang-belakang kita dapat tengok kebun-kebun kurma kan. Kemudian dalam kawasan tersebut dia ada jual buah-buah kurma. Jadi tempat itu begitu berharga kepada orang Arab. Sebab orang Arab ni dia macam saya sebut tadi, tanah ditandus dan kering kan. Jadi bila ada kawasan yang subur dan cantik macam tu, bagi mereka itu ibarat syurga. Dah lah tu kan, kat sana air kan susah. Tapi bila adanya kebun-kebun kurma tu, puncanya air tau. Jadi Allah alirkan air kat situ. Jadi tempat itu menjadi sangat indah pada mereka. Mereka selalu berada di sana bila musim panas, berehat-rehat dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, ada banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kita dalam konteks saya ni. Kalau tuan-tuan terjemah, semua orang boleh terjemah dan tuan-tuan pun boleh terjemah. Tuan-tuan boleh tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Allah kata kat situ tengok apa sekali Allah Ta'ala sebut, kami jadikan di dalam ni, tuan-tuan boleh faham tahu makna dia. Tapi apa di sebalik ayat ni, maknanya ialah dan kami jadikan di dalam bumi tersebut atau di bumi tersebut kebun-kebun dari pohon-pohon kurma dan anggur kan, dan kami pancarkan di dalamnya mata-mata air. Dari segi makna ayat ni tuan-tuan dah tahu. Tapi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita dalam konteks ayat ni? Apa mesej Allah nak sampaikan sebenarnya? Tapi sebelum kita start dengan tadabbur ayat ni, ambil apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tuan-tuan yang belum share, tolong saya share sekejap boleh? Tolong share supaya ramai di kalangan friends tuan-tuan di FB tu boleh dapat sama-sama fungsi kebaikan ataupun mesej Allah yang Allah nak sampaikan dalam ayat ni, tuan-tuan. Okey, dalam konteks ayat ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kan,
Kan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa yang Allah Taala dah buat, apa yang Allah Taala dah sediakan untuk kita kan. Dia kata disediakan di bumi tersebut selepas Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mudahkan untuk kamu kamu menanam di situ sehingga boleh menjadi satu perkebunan. Satu perkebunan kan. Kemudian Allah Taala bagi mata air. Sebenarnya Allah Taala sebut begitu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita bersyukur sebenarnya. Betul tak? Nak orang-orang kata syukurlah. Kami sediakan kamu tanah yang mati dulunya, kami hidupkan dan kami tumbuhkan, kami berikan kemudahan untuk kamu membangunkan sebuah kebun-kebun sehingga kamu boleh susun pohon-pohon dan sebagainya kan. Jadi syukurlah. Syukur. Kamu makan buah-buahan dan tanaman-tanaman yang lain kamu tanam di kebun-kebun kamu tersebut. Maknanya yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur. Itu yang paling utama sekali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyediakan perkara-perkara tersebut. Itu yang pertama sekali tuan-tuan ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur bahawasanya bumi tempat kita diam ini, bumi tempat kita tinggal ini merupakan tempat yang sangat selesa dan kita dipermudahkan oleh Allah untuk tanam tumbuh-tumbuhan. Yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur kan. Nak kita bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dia sebut dia jadikan kita punya tanah ni sebagai kebun-kebun. Sebagai kebun-kebun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan tanah yang sesuai, sediakan tanah yang hidup ini sehingga kamu mudah untuk sehingga boleh terjadinya kebun-kebun di situ dan kami alirkan mata air kan. Jadi maknanya itu yang pertama, Allah Taala nak kita bersyukur kerana ada kebun-kebun tersebut. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur atas tanah tersebut, tentang tanah tersebut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk kita jadikan ia sebuah kebun kerana tanah tersebut tahu. Kerana tanah tersebut kita panggil selesa dan tanah tersebut mudah untuk kita menanam sesuatu di situ sehingga kita boleh uruskan hal yang berkaitan dengan batas dan jarak di antara pokok dan sebagainya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tanah tersebut Allah Taala jadikan bumi ni dia tak rata tuan-tuan, dia bergunung ganang, dia berbukit bukau, macam mana tuan-tuan nak susun kebun tu kalau dalam keadaan itu. Yang pertama syukur dengan tanaman, yang kedua syukur dengan tanah itu sendiri. Syukur dengan tanah itu sendiri yang menyebabkan mudah untuk kita jadikan dia kebun-kebun seperti mana yang kita rancang. Bumi ni mudah dan selesa untuk kita diami, untuk kita bina kebun dan sebagainya. Bukan sekadar kebun, boleh buat rumah dan sebagainya kan. Kalau andai kata bumi ni tak stabil tuan-tuan, sentiasa bergoyang, ya tuan-tuan jangan gelak. Sebab apa tahu? Sebab kita mungkin take for granted tahu. Sebabnya kita lahir-lahir bumi ni dah stabil kan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah Taala tak bagi kita kemudahan tersebut. Digoyangnya bumi dia all the time. Kalau tuan-tuan pergi tengoklah, baca tentang planet-planet lain. Ada macam-macam masalah di planet lain. Air tak ada lah, terlalu jauh dengan matahari lah, ada yang terlalu dekat dengan matahari lah. Kalau dekat sangat terlampau panas, kalau jauh sangat terlampau sejuk kan. Lepas tu air ada ke tidak ke situ? Allah Taala sebut dengan air semua benda akan hidup. Jadi kalau di tempat lain tu tak ada air, maknanya tak adalah kehidupan di situ. Di dunia ni Allah Taala berikan kita air. So yang pertama bersyukur atas tumbuh-tumbuhan tersebut. Yang kedua bersyukur atas tanah tersebut kerana Allah mudahkan dia untuk tumbuh. Allah mudahkan dia untuk tumbuh dan kerana apa tahu? Kerana air yang Allah Taala sediakan di muka bumi ini ngam-ngam ataupun berkecukupan. Tidak terlampau lebih, kalau lebih banjir, dan tidak kurang. Kalau kurang tak mampu untuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Betapa bersyukurnya kita tuan-tuan. Allah Taala sediakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua Allah Taala sediakan tanah yang sesuai. Tanah yang sesuai yang pertama untuk tumbuh dan yang keduanya air dia tidak berlebihan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Tanah dia pun stabil, tidak bergegar, itu yang kita dah sebutkan tadi. Yang seterusnya ialah hamparan. Hamparan tu rata tuan-tuan. Ingat tak tadi saya sebut? Kalau andai kata bentuk muka bumi kita ni bercerang
Saya pun tak tahu apa nak guna bahasa Melayu. Dia kalau bergunung ganang, berbukit bukau, lurah apa semua tempat macam tu macam mana kita nak menanam. Nak punyalah baiknya Allah tu tuan-tuan dia sediakan satu kawasan, memang kita boleh jumpa kawasan macam tu, itu kita boleh guna untuk riadah, boleh kita guna untuk sesuatu yang lain kan. Tapi kebanyakan tempat Allah Taala lapangkan, situlah kamu tinggal, situlah kamu bercucuk tanam. Di tempat-tempat tadi kadang-kadang Allah sediakan benda-benda lain yang lebih berharga. Contohnya kamu boleh cari rezeki di sana, mungkin ada batu permata yang kamu boleh dapat, mungkin ada emas yang kamu boleh dapat. Nampak? Jadi emas tu Allah Taala selalu campak di tempat-tempat yang begitu. Di tanah rata ni kamu tinggal. Itu maksud dia tuan-tuan. Itu antara benda yang Allah Taala nak bagi mesej dekat dalam ni lah sebenarnya. Syukur, bersyukur. Syukur dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi itulah. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia cakap tentang pohon kurma, tentang anggur, tentang mata air dan sebagainya, kebun-kebun, sebenarnya Allah Taala ni nak kita menikmati, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni menikmati apa yang disediakan untuk kita. Betul tak? Allah Taala sediakan kebun-kebun tu, nikmatilah. Allah Taala kata, nikmati untuk kau, tak ada masalah. Allah Taala cerita pasal kurma kan, makanlah kurma tu. Nampak? Makan kurma tu. Kalau macam kita kat Malaysia tak ada kurma kan, kita ada pohon rambutan. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, tentu ada kampung kan. Macam ni kampung tuan-tuan tu, kalau kebunnya cantik dengan pohon durian, dengan pohon rambutan. Kalau zaman dulu Allah cerita durian rambutan kat orang Arab, tak adalah dia faham. Tapi kita kaitlah kat tempat kita. Kan ayat Quran ni kan, dia sesuai untuk semua zaman, semua tempat kan. Cuba bayangkan. Jadi Allah Ta'ala sebut nikmatilah, nikmati. Tak ada masalah. Kamu nikmati makanan-makanan ataupun buah-buahan yang kami tumbuhkan. Kalau tempat kamu ada durian, nikmati durian tersebut. Kalau tempat kamu tu ada pohon manggis, nikmatilah. Ni aku cerita dekat Arab, sebab orang Arab kalau cerita durian nanti dia tak faham. Aku ceritalah kurma, anggur, dia faham tak? Jadi tuan-tuan kaitkan dengan tempat tuan-tuan. Allah Ta'ala nak kita nikmati tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita nikmati apa kemudahan dan apa dia nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Share tuan-tuan. Please share. Saya kira sampai 4. 1, 2, 3, 4. Share tuan-tuan. Kemudian yang paling penting sekali tuan antara lain Allah Ta'ala ni kan, dia dalam ayat ni dia nak buktikan yang disayang kat kita. Tuan-tuan betul tak? Allah Ta'ala ni nak buktikan yang disayang dekat kita tuan-tuan. Sebab apa tahu? Sebab kita ni banyak buat dosa tuan-tuan. Kita ni banyak sangat buat dosa. Betul ke tidak ni? Saya ni cerita saya lah. Tuan-tuan kalau tak berdosa tu, itu mungkin tuan-tuan. Saya ni banyaknya dosa. Kadang-kadang kita semayang, kita tak ikhlas, kita mengajar, kita nakkan orang kata kita pandai. Yang itu saya sendirilah sebenarnya. Susah kita nak buang benda tu tuan-tuan. Kita nak tunjuk yang kita ni lah yang paling pandai sekali kadang-kadang. Dan benda tu memang susah untuk kita buang tuan-tuan. Puas kita cuba tuan-tuan. Tapi kita berusaha lah. Kita manusia biasa kan. Kita berusaha. So mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah terimalah kita punya sumbangan yang sedikit, yang kecil ni kalau Allah Ta'ala nak bagi. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pahala tuan-tuan. Sebenarnya Allah sayang kita tuan-tuan. Cuba bayang macam saya banyaknya dosa. Tuan-tuan pun tentulah berdosa kan. Tapi cuba tengok pernah tak kalau kita berdosa Allah Ta'ala sekat. Allah Ta'ala sekat kita daripada menikmati nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tak pernah sekat tuan-tuan. Tak pernah sekat. Makanlah, enjoy ataupun nikmatilah apa yang aku sediakan untuk kamu. Allah sediakan kat kita kan macam-macam benda tuan-tuan. Hari-hari kita nikmati tuan-tuan. Dalam konteks saya ini tentulah Allah cerita pasal kebun, pasal buah-buahan kan. Tapi selain daripada itu, lebih luar daripada itu apa? Okey, kalau kita nak ambil dalam konteks yang sama pun boleh tuan-tuan kan. Berapa banyak buah-buahan yang kita nikmati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tinggal di kampung, tuan-tuan pergi tengok belakang tingkap tuan-tuan tu, cantiknya kebun tuan-tuan tu kan, redup dan sebagainya. Yang ini kan, kita cerita kat Malaysia, memang ini betul-betul kena dekat muka kepala kita tuan-tuan. Betapalah kita boleh nikmati apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Cuma kita ni kadang-kadang take for granted. Hari-hari kita tengok kebun kan, kita rasa benda tu benda biasa. Sebenarnya tak. Kalau tuan-tuan berada, saya ni pernah belajar di luar negara tuan-tuan dan sahabat-sahabat di luar pun mungkin pernah belajar. Dan negara bukan negara maju. Saya pernah belajar di Pakistan, saya pernah belajar di Mesir dan dekat sana kalau terutama di Pakistan tu kita pernah berjalan daripada Karachi tu pergi Islamabad tu. Ada tempat yang bagus, tapi ada tempat yang padang pasir tu tandus tuan-tuan, susah. Dan tempat kita belajar tu pun dia banyak kawasan-kawasan lapang yang pokok tak boleh tumbuh. Bukan senang nak tumbuh, ada kawasan-kawasan tertentu je. Tapi kalau kat tempat kita cuba tuan-tuan tengok. Jadi ayat ni memang sesuai lah untuk orang Malaysia, untuk tuan-tuan, untuk saya memang sesuai sangat.
Memang betul Allah Ta'ala bagi kebun-kebun. Cuma buah-buahan dia bukan kurma, bukan anggur lah. Tapi buah-buahan lain juga tuan-tuan kira punya banyaknya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ni, dia nak tunjukkan yang dia sayang kat kita. Dia bagi rezeki kat kita. Dan tuan-tuan tengok kalau seseorang itu diingkar dengan perintah Allah, Allah bagi tak rezeki dia? Bagi juga. Betul tak? Macam kita tadi saya sebutkan, punya banyaknya dosa kita setiap hari dengan apa yang kita tengok, dengan apa yang kita sebut, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita baca melalui media sosial. Banyaknya dosa kita, tuan-tuan. Tapi ada Allah sekat nafas kita? Tak ada. Ada Allah sekat selera kita? Tak ada. Allah Ta'ala bagi macam tu juga. Semua buah kita belasah. Betul tak? Semua nasi tu termasuklah bijirin kan Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum ni kan bijirin, kita belasah biji nasi-nasi semua kita belasah. Tak ada pun Allah tarik nikmat kita. Nampak tuan So tujuannya apa? Allah Taala sayang kat kita dan beri kita semua tu tuan-tuan, ya. Tujuannya apa tahu? Tujuannya supaya kita berterima kasih. Faham tak? Tuan-tuan, kita kena hari-hari kena terima kasih kat Allah tuan-tuan Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan Rasulullah SAW tu tuan-tuan, kalau hari-hari dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan dia kata dia nak jadi hamba yang bersyukur. Kan sahabat tanya dan Aisyah tanya, kenapa sampai macam ni kau beribadat? Dia ada waktu-waktu tentu. Rasulullah ni dia nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Aisyah nak bagi perkhidmatan, nak hikmat pada dia pun dia kata tak apa, aku nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kadang-kadang ada sampai masa kan kaki dia bengkak. Ni semua orang tahu kan. Jadi bila ditanya kenapa begitu, dia kata kau telah diampunkan segala dosa dan sebagainya kan. Afala aku nak abdan syakura. Kalau begitulah yang aku dapat, takkanlah aku tak nak jadi hamba yang bersyukur. Jadi maknanya Rasulullah ni tuan-tuan, intipati daripada solat tahajud dia sebenarnya kebanyakan atau yang lebihnya ialah syukur kepada Allah nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Itu Rasulullah tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak syukur. Jadi tuan-tuan, kita hari-hari kena berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita hari-hari kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang dia kurniakan. Apa nikmat yang paling besar? Makan ke? Bukan. Makan bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah kita dapat beriman, dan selepas kita beriman, apa nikmat paling besar? Pengampunan. Hari-hari kita buat dosa, hari-hari Allah ampunkan dosa kita kalau kita lakukan amalan-amalan ataupun istighfar. Ada amalan-amalan baik yang tertentu, itu akan menghapuskan dosa. Dan apatah lagi kalau kita beristighfar dengan Allah dan dosa-dosa besar itu kita mohon bertaubat kepada Allah. Ada satu lagi yang saya simpan di hujung tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan untuk tengok makna ayat ni dulu. Kita tengok secara teknikal. Kemudian saya hutang tuan-tuan ada satu poin lagi yang saya nak berikan di hujung nanti. Tapi tuan-tuan dah share ke belum? Tolong share sekarang please. Tolong share. Okey, kita tengok ayat ni sekejap. Kita tengok dia punya apa, secara teknikal dia apa yang kita boleh ambil. So nanti ni kita dah pisahkan rangkap kan. Okey, nanti saya besarkan ayat ni dulu Okey. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Wa a'nab tu di bawah wa a'nabin. Wa a'nabin ni anggur-anggur Okey, kita ambil yang atas dulu Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin. Dan kami telah jadikan di dalam bumi tersebut kebun-kebun daripada pohon-pohon kurma dan anggur. Dan ini merupakan kalimat haraf tuan-tuan Ini merupakan haraf penyambung cerita ataupun haraf atof kita panggil. Haraf atof ataupun haraf penyambung cerita. Ja'alna, kami telah menjadikan. Okey, kalau pelajar-pelajar baru hari ini saya nak buka rahsia pada tuan-tuan Tuan-tuan dah tahu ni merupakan kalimat fa'il Okey, fa'il ni merupakan fa'il madhi. Sebab apa? Kalau tuan-tuan nak tahu fa'il nanti saya tunjuk kat tuan-tuan diagram ni Ni kalau tuan-tuan mula-mula belajar, saya akan jelaskan. Dalam Al-Quran cuma ada 3 jenis kalimat saja tuan-tuan. Sama ada kalimat yang pertama ialah jenis-jenis kalimat nouns kata orang putih ataupun kalimat nama, kalimat isim Jenis kalimat yang kedua tuan-tuan akan jumpa ialah kalimat perbuatan. Kalimat yang ketiga ialah kalimat sendi. Ini 3 jenis ini saja dalam Quran tuan-tuan. Nama, perbuatan dan sendi. Okey, kalau kalimat nama ni selain tuan-tuan tahu dia melalui makna, tuan-tuan akan tengok tanda teknikal tau. Tanda teknikal kadang-kadang pangkalnya ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, mungkin hujungnya ada tanwin. Dan tanda yang ketiga, hujung dia baris bawah tuan-tuan. Hujung dia baris bawah. Kadang-kadang ada 2 tanda, kadang-kadang ada 1 tanda, tak kira lah. 1 tanda pun dah cukup menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Okey, kalau kalimat fa'il pula yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, dia ada 3 jenis. Kadang-kadang fa'il mudhari',
Kadang-kadang fi'il madhi, kadang-kadang fi'il amar. Okey, fi'il mudhari' ni present tense, perbuatan yang sedang berlaku. Past tense ialah perbuatan fi'il madhi yang telah berlaku, fi'il amar ni ialah perbuatan menyuruh. Macam ni tuan-tuan nak bezakan? Okey, tuan-tuan dengar Saya nak jelaskan macam ni tuan-tuan nak bezakan antara fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Okey. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il dalam Al-Quran, wajib kena ada satu ganti nama diri dalam terjemahan saya tu. Dalam terjemahan Kamus Al-Furqan yang tuan-tuan ambil ataupun di mana-mana Quran sekalipun, tak kira lah sama ada penterjemah tu nak tulis ataupun tidak, tapi wajib kena ada satu ganti nama diri dalam setiap kalimat perbuatan. Wajib kena ada. Jadi dalam Kamus Al-Furqan kita tu, kita disiplinkan dia. Yang ada ganti nama diri, kita masukkan sekali dalam terjemahan, itu hanya kalimat fi'il saja. Nampak? Kalau kalimat isim, kita takkan ada ganti nama diri dekat dalam tu. Kalau masjid, masjid lah. Tak ada kita kata dia masjid, aku masjid, itu kelakar lah bunyi kan. Tapi kalau kalimat perbuatan duduk kan, dia duduk, aku duduk, engkau duduk, mereka duduk, mesti ada ganti nama diri dia, aku, mereka, saya, awak, kami, macam tu. Berjalan mereka berjalan, aku berjalan. Kalau menjadikan tu kalimat perbuatan kan. Aku menjadikan, mereka menjadikan, engkau menjadikan, kami menjadikan. Mesti ada ganti nama diri dekat dalam terjemahan kita. Mesti kena ada. Nak menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan tu lah. Itu antara sebab besar dia lah. Cuma kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini, tuan-tuan nak kenal dia, fi'il madhi tu past tense tu ada kita tambah perkataan telah. Selepas ganti nama diri tu. Contohnya duduk. Kalau dia duduk, itu fi'il mudhari' lah, present tense lah. Tapi kalau dia telah duduk, itu fi'il madhi lah. Nampak? Kalau dia makan, itu fi'il mudhari' lah. Kalau fi'il madhi, dia telah makan. Aku makan, dia makan, mereka makan, kamu makan, itu semua fi'il mudhari'. Tapi aku telah makan, dia telah makan, mereka telah makan. Kalau ada telah, maka itu kita automatik kita tahu itu fi'il madhi. Itu cara kita nak tahu tuan-tuan. Tapi ada pelajar saya banyak tanya soalan ni. Saya rasa tuan-tuan pun ada juga yang tergerak nak tanya barangkali. Ustaz, perbuatan kenapa kadang-kadang dalam Quran tu Allah cerita pasal Fir'aun? Kenapa dia tak pakai fi'il madhi je Ustaz? Tuan-tuan dia nak tanya tak soalan tu? Pelajar-pelajar saya selalu tanya soalan tu. Kenapa kadang-kadang Rasulullah tu dia cerita pasal Fir'aun? Tapi kenapa kadang-kadang ada fi'il mudhari' juga kat situ, present tense ada kat situ. Padahal Fir'aun tu ceritakan dah lepas. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, dalam penceritaan kita kena combinekan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Barulah penceritaan itu dia jadi molek. Contohnya dalam bahasa Melayu pun serupa juga. Okey, katalah saya nak cerita sesuatu yang telah berlaku. Contohnya masa saya kecil-kecil dulu kan. Itu kan perbuatan telah berlaku saya cerita. Tuan-tuan, masa saya kecil-kecil dulu, contohnya masa saya kecil-kecil dulu, setiap kali saya pulang fi'il mudhari', saya pulang ke sekolah, mak saya telah masak. Dah fi'il madhi pula. Ustaz, kenapa pakai fi'il mudhari'? Itu kan cerita dah. Walaupun cerita telah berlaku, tapi dalam proses penceritaan, kita kena kombinasi antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Barulah penceritaan tu jadi smooth kan. Bila saya pulang ke sekolah, mak saya telah pun masak. Bapa saya telah pergi bekerja. Selepas saya mandi fi'il mudhari'. Saya makan fi'il mudhari' lagi Ustaz. Itu kan telah berlaku. Kenapa Ustaz pakai fi'il mudhari'? Pakai fi'il madhi sajalah. Mana boleh. Nampak? Dalam penceritaan dia kena kombinasi antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Faham tuan-tuan? Tu selalu student tanya. So saya bagi tahu jawapan daripada tuan-tuan lah kalau siapa yang nak tanya soalan tersebut lah. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu dalam Quran ada 3 jenis kalimat fi'il. Ada 3 jenis kalimat dulu. Isim, fi'il, haraf. Nama perbuatan sendi. Dan kalimat isim tadi saya dah berikan tanda-tanda dia dan tuan-tuan boleh download. Tuan-tuan boleh download kita punya diagram tadi tu, ada 6 diagram tuan-tuan boleh download. Tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com. ustaznasar.com. Kat situ tuan-tuan download Kamus Al-Furqan 30 juzuk yang kita tunjuk kat ayat Quran tu. 30 juzuk ada terjemahan satu persatu setiap kalimat tu, tuan-tuan boleh download kat situ. Percuma je, tak ada bayar pun. Dan diagram pun tuan-tuan boleh download juga. Percuma juga. Cuma kalau diagram tu tuan-tuan boleh pergi print. Tapi kalau kamu tu tak boleh print lah sebab dia ada hak cipta lah sebagainya. Tapi tuan-tuan boleh all the time kan, boleh buka lah tuan-tuan punya handphone tu, boleh tengok, boleh baca. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, fi'il ada 3, kalimat perbuatan ada 3. Satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari', satu fi'il amar. So fi'il madhi dan fi'il mudhari' ni saya dijelaskan tadi. Dia duduk fi'il mudhari', dia telah duduk fi'il madhi. Tapi kalau fi'il amar macam ni? Fi'il amar senang tuan-tuan. Duduklah oleh engkau, pergilah oleh engkau, makanlah oleh engkau. Nampak? Setiap kalimat perbuatan wajib kena ada ganti nama diri. Faham tak? Jadi itu yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ja'alna tadi. Cuba tuan tengok.
Tonton dah share ke belum ni? Kalau belum share, tolong share sekarang. Okey, tengok. Kita pergi ke ayat kita tadi balik semula, tuan. Okey. Ja'alna, kami telah jadikan. Okey, sekarang ni tuan-tuan tahu tak? Ini fi'il apa? Ini past tense ke, present tense ke, ataupun fi'il amar, menyuruh. Nampak ni? Ada telah. Kalau ada telah, automatik ini merupakan fi'il madhi lah. Betul ke tidak? Ada telah. Tapi kalau kami jadikan, itu barulah fi'il mudhari'. Betul tak? So inilah fi'il madhi. Faham tuan? Jadi kalau tuan-tuan kata ni fi'il madhi, okey ustaz, kita dah tahu ni fi'il madhi. Apa yang perlu kita buat sekarang? Okey, dalam pelajaran peringkat yang kedua, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan jelaskan. Okey, kalau jumpa isim, ni kerjanya. Apa kerjanya nanti kita bahaskan. Kalau jumpa fi'il, ni saya nak bahaskan sekarang. Apa yang perlu tuan-tuan buat? Kalau jumpa haraf, apa yang perlu tuan-tuan buat? Kadang-kadang kita bahas tentang haraf, kadang-kadang kita bahas tentang isim. Hari ini kita bahas tentang fi'il. Okey, kalau jumpa fi'il, pada pelajaran peringkat kedua ni yang tuan-tuan kena buat. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam terjemahan dia tu, dalam kalimat tu. Kami telah jadikan. Kami, ustaz. Betul tak? Tak cari kita boleh. Kita tengok boleh. Ni kan, waja'alna. Ganti nama diri dalam ja'alna ni apa? Kami, ada tulis ni kat sini. Sistem lama tuan-tuan kena hafal tau. Sistem baru tak payah. Tuan-tuan baca terjemahan terus tuan-tuan tahu. Ustaz, dalam ni ada kami. Okay, yang kedua kita nak kena buat apa ustaz? Yang kedua kita kena tahu kami tu dirujuk pada siapa. Kami tu dirujuk pada dia hilang pula. Okey, kami tu dirujuk pada siapa? Yang tu tuan-tuan kena tahu. Dirujuk pada siapa? So dalam konteks saya ni, kami ni rujuk pada siapa? Kita terus buat. Dan kami telah jadikan di dalam bumi tersebut ada kebun-kebun kurma. Kami ni siapa tuan? Kami telah jadikan. Siapa dia? Kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya lah. Faham tak? Allah dan kerajaannya lah yang menjadikan kebun-kebun di dalam di atas bumi tersebut. Tu maksud dia. Okay, ada atau tidak maf'ulun bih? Tengok ni, maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang pertama tengok apa ganti nama diri dia. Kita jumpa kami kan. Yang kedua kami terujuk pada siapa? Allah dan kerajaannya. Yang ketiga tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Okay, maf'ulun bih ni maknanya apa yang telah dijadikan tu. Nampak? Kami telah jadikan. Betul? Kalau kami telah makan, apa yang dia makan? Kalau kami telah mencubit, siapa yang kena cubit? Tengok. Itu kita panggil maf'ulun bih. Okey, sekarang ni dalam konteks ini kita tengok dia ada atau tidak maf'ulun bih. Dan kami telah menjadikan di dalamnya kebun-kebun. Nampak? Sekarang ni yang dijadikan oleh kami itu kebun-kebun. Faham ke tidak tuan-tuan? Kami telah jadikan kebun-kebun di dalamnya. Itu kalau tuan-tuan nak terbalikkan kalimat. Yang itu lebih senang faham. Dan kami telah jadikan di dalamnya kebun-kebun. So kebun-kebun ni merupakan maf'ulun bih kepada perbuatan menjadikan. Sebab dialah yang telah dijadikan. Nampak tuan-tuan? So sekali lagi saya kata kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, tengok fi'il tu fi'il apa. So kita tahu ni fi'il madhi ustaz sebab ada telah. Okey, sekarang ni perkara kedua kita kena tengok dalam pelajaran peringkat kedua, ganti nama diri dalam ni apa? Kami. Okey, kami rujuk pada siapa? Kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Ada atau tidak yang dijadikan tu? Maf'ulun bih dia ada. Ada ustaz, apa dia? Jannatin. Itu maksud dia. Okey, habis tuan Fiha, fi haraf jar, hanya. Ini merupakan kalimat isim, diisim ganti nama diri, dirujuk kepada bumi tersebut. Jannatin ni kebun-kebun, dia merupakan kalimat isim. Tanda isim kat mana? Tanda isim dia tanwin. Tanwin, dalam tanwin baris bawah pula tu. Tengok ni, tanda-tanda isim. Kalau tuan-tuan jumpa masa peringkat pertama nak kenal isim, yang pertama ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia ada tanwin. Yang tanda yang ketiga dia baris bawah. So kita tengok dalam kalimat jannatin ini ada dua tanda kat sini tuan-tuan. Jannatin ni yang menunjukkan dia merupakan kalimat isim, kalimat nouns Okey, tanda yang pertama tanwin, tanda yang kedua adalah tanwin baris bawah tu. So dua tanda menunjukkan dia kalimat isim. So min ni merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf jar. Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia tuan-tuan So nakhilin, pohon-pohon kurma. Jadi kita nampak ni kalimat isim lah, pohon kurma kan. Takkan kalimat perbuatan pula pohon kurma, dia ialah kalimat isim kalimat nama Kemudian tanda yang menunjukkan di kalimat nama sama juga tuan-tuan, dia adalah tanwin baris bawah pula tu. Tapi kat sini kenapa dia dapat baris bawah? Sebab sebelumnya ada haraf jar. Itu kita dah jelaskan ataupun nanti kita ulang balik bila sampai masanya. Wa anabin. Wa ni haraf, dia haraf penyambung kita. Anabin juga merupakan kalimat isim dengan tanda yang sama. Ada dua tanda di sini. Wa dan ni kalimat haraf penyambung cerita lagi. Fajjarna, kami telah pancarkan. Ini juga merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi sebab ada telah. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah kami. Kami merujuk kepada Allah dan kerajaannya juga tuan-tuan Kemudian ada tak maf'ulun bih? Okey, jawapannya tak ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih tak ada.
fiha minal uyun. Ni bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih syarat dia kena mansub. Nanti kita jelaskan kemudian perkara tersebut. Fi haraf jar, ha ni nya, nya ni rujuk dia ganti nama diri, dia merupakan kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini kita belajar pada peringkat yang kedua tuan-tuan nanti. Ni rujuk kepada apa ni di dalamnya minal uyun, mata air jannatin itu. Apa ni kebun-kebun tu min maknanya dari al-uyuni. Al-uyuni maknanya mata air, ni juga merupakan kalimat isim. Tanda dia ada alif lam di pangkal dan ada baris bawah di hujung. Itu maksud dia. So sekali lagi tengok makna dia. Dan kami telah jadikan di dalam bumi tersebut atau di atas bumi tersebut kebun-kebun dari pohon-pohon kurma dan anggur. Dan kami telah pancarkan padanya, pada kebun-kebun tersebut daripada mata-mata air. Tujuannya apa tuan-tuan? Ingat tak tadi apa yang kita bahaskan daripada awal? Apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi ayat ni pada kita? Ingat tak tadi? Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur atas tumbuh-tumbuhan tersebut. Betul tak? Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersyukur atas tanah di mana tumbuh-tumbuhan itu mudah hidup ataupun di mana tumbuh-tumbuhan itu hidup kan. Allah bersyukur juga kerana air tidak berlebihan dan air dia tak kurang menyebabkan pohon itu cantik boleh tumbuh tuan-tuan kan. Kemudian tanahnya stabil tanahnya tak bergoyang, tanahnya tak ada bergegar setiap masa Seterusnya ialah hamparan tanah itu terhampar dengan rata, mudah untuk kita buat kebun dan sebagainya Yang seterusnya Allah nak kita nikmati apa yang disediakan daripada pohon-pohon tersebut. Makan-makan. Allah Taala sedia makan buah-buahan dia Kemudian selain daripada itu Allah nak tunjukkan yang betapa Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Diberikan rezeki pada kita walaupun kita selalu buat dosa pada dia. Dan kadang orang kafir, selalu orang kafir pun Allah Taala bagi rezeki, malahan kadang-kadang banyak rezeki orang kafir daripada orang muslim lagi. Ada sebahagiannya kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua orang berterima kasih kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak saya ada hutang satu lagi point sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak sebut ialah ada 3 benda. Kenapa kita kena bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kerana Allah ciptakan kita. Yang kedua, dah Allah ciptakan kita, Allah sediakan tempat untuk kita tinggal. Nampak tak? Yang ketiga apa tuan-tuan? Selain pada Allah sediakan tempat untuk kita tinggal, Allah sediakan benda-benda untuk kita makan. Tak nak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Dia buat kita, dia sediakan tempat kita tinggal, dia bagi kita makan. Tak nakkah kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan? Sebab tu hari-hari tuan-tuan kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla So tuan-tuan, insya-Allah nanti kita jumpa lagi pada lain pertemuan dan kita akan bahaskan ayat yang berikutnya. Hari ini kita lebih cerita pasal fi'il tadi kan nanti pada pertemuan kita akan datang kita akan bahaskan, kita fokus kepada satu mata pelajaran yang lain. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Tolong saya share sebelum tuan-tuan tinggalkan saya dan nanti insya-Allah kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.